Assalamualaikum diucapkan kepada Dr. Muhammad Amir dan Prof. Madya Dr. Atikullah serta rakan sekalian. Kami dari kumpulan tutorial keempat minggu ke-10 akan membentangkan tajuk hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu Intan Suhaila binti Mazilan, Nora Syahira binti Abdul Rani dan Liana Hamzah binti Suaib. Ini merupakan isi kandungan daripada pembentangan kami. Yang pertama ialah konsep hak, yang kedua adalah konsep nafkah, yang ketiga adalah isu suami tidak menunaikan tanggungjawab nafkah dan yang terakhir adalah kesimpulan dan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Intan Suhaila binti Mazilan. Saya akan memulakan perbentangan ini dengan isi yang pertama iaitu konsep hak. Hak ialah kebenaran atau milik dan kepunyaan seseorang individu. Setiap pasangan dalam perkahwinan iaitu suami dan isteri mempunyai hak masing-masing. Namun, selari dengan tajuk perbentangan ini, saya akan memfokuskan kepada konsep hak isteri melalui 3 tajuk kecil. Yang pertama, hak isteri dalam perkahwinan. Yang kedua, hak isteri setelah sekiranya berlaku penceraian. Dan yang ketiga, faktor wanita menafikan haknya sebagai seorang isteri. Hak isteri dalam perkahwinan. Pada permulaan pernikahan iaitu setelah ijab kabul, isteri sudah mempunyai haknya iaitu mas kahwin. Selain itu, hak isteri ialah mendapatkan kasih sayang, perlindungan, bimbingan, tunjuk ajar serta didikan daripada suami. Seterusnya, hak isteri yang utama ialah mendapatkan nafkah daripada suami mengikut kemampuan suami. Walau bagaimanapun, terdapat isu di mana suami tidak menunaikan nafkah. Isu ini mempunyai 2 situasi. Yang pertama, isteri merelakan sekiranya suami tidak menunaikan nafkah. Situasi ini tidak akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga atas dasar toleransi. Tetapi suami perlulah melakukan tanggungjawab yang lain sebaiknya seperti menggembirakan isteri dan melindungi isteri supaya wujudnya keadilan. Sebaliknya, dalam situasi kedua, suami tidak menunaikan nafkah atas dasar peribadi dan isteri tidak merelakannya sehingga timbul masalah dalam rumah tangga. Oleh itu, tanda aras dalam situasi ini ialah harus bagi seorang isteri mengambil haknya sekadar memenuhi keperluan diri dan anak-anak walaupun tanpa keizinan suami. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah seperti diriwayatkan oleh Aisyah. Suatu hari, Hindam bin Utbah iaitu isteri kepada Abu Sufyan datang menemui Rasulullah dan mengadu perihal suaminya. Kata beliau, maksud daripada hadis ini, sesungguhnya Abu Sufyan ini ialah seorang lelaki yang kedekut. Dia tidak memberikan nafkah mencukupi untuk aku dan anakku. Kalaupun cukup disebabkan aku ambil dari hartanya tanpa pengetahuannya. Adakah perbuatan itu salah? Sabda Rasulullah SAW, ambillah daripada harta dengan cara yang baik yang cukup untuk engkau dan anak engkau. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hak isteri setelah sekiranya berlaku penceraian. Antara hak isteri setelah bercerai ialah tuntutan nafkah edah, tuntutan mut'ah, tuntutan tunggakan nafkah, hak jagaan anak dan tuntutan harta sepencerian. Harta sepencerian merupakan harta yang diperoleh suami dan isteri dalam tempoh perkahwinan. Walaupun isteri merupakan suri rumah, isteri juga mempunyai hak kerana isteri memberi sumbangan secara tidak langsung. Sumbangannya ialah memudahkan urusan suami seperti mengurus dan menjaga keluarga dan anak-anak atau isteri berhenti kerja demi menyokong kerjaya suami. Dalam situasi penceraian mati, isteri boleh menuntut hak harta sepencerian mendahului pembahagian harta pusaka dan faraid. Manakala bagi penceraian hidup, bekas isteri boleh menuntut haknya secara toleransi bersama bekas suami. Tetapi sekiranya bekas suami tidak mahu memberi kerjasama, isteri boleh mengambil tindakan dengan membuat tuntutan secara formal di mahkamah. Kemudian, faktor wanita menafikan haknya sebagai seorang isteri. Faktor utama ialah pasangan suami isteri tidak mengetahui hak dan mengabaikan tanggungjawab masing-masing. Seterusnya, stigma masyarakat yang menganggap wanita sebagai mata duitan sekiranya mereka menuntut hak nafkah seperti rumah untuk tempat tinggal dan duit untuk keperluan asas. Akhir sekali, kos kewaman yang tinggi untuk mendapatkan hak sekiranya suami tidak menunaikan nafkah. Kebiasaannya, nilai nafkah yang ingin dituntut adalah rendah jika dibandingkan dengan kos kewaman untuk membawa isu ini ke mahkamah.
Atas faktor-faktor ini mendorong wanita untuk tidak menuntut haknya sebagai seorang isteri. Kesimpulan daripada konsep hak, setiap pasangan yang ingin bernikah perlu tahu dan faham hak dan tanggungjawab masing-masing. Hal ini supaya mereka lebih bersedia untuk melalui kehidupan dalam perkahwinan. Saya, Nur Syahira binti Abdul Rani, akan membentangkan tajuk kedua iaitu konsep nafkah. Pertama sekali, kita akan berbincang tentang definisi nafkah. Nafkah boleh didefinisikan melalui dua sudut. Yang pertama dari segi bahasa yang berasal dari kata infak yang bermaksud menderma, iaitu sesuatu yang dikeluarkan iaitu diinfakkan seseorang kepada mereka yang berada di bawah tanggungannya. Dan dari sudut yang kedua iaitu dari sudut syarak, iaitu kecukupan untuk mereka yang ditanggung dari aspek makanan, pakaian dan tempat tinggal. Menjawab nafkah ini merupakan kewajipan bagi seseorang suami. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan iaitu memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Daripada surah An-Nisa ayat 34. Nafkah suami kepada isteri terbahagi kepada dua iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah zahir adalah nafkah yang bersifat fizikal dan nampak. Menurut Imam Nawawi, terdapat 7 nafkah zahir yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah bahan-bahan masak seperti rempah ratus, bawang, minyak, masak, garam, lauk pauk dan sebagainya lagi. Yang ketiga adalah pembantu, jika isteri itu terbiasa dengan adanya pembantu. Yang keempat adalah pakaian. Yang kelima adalah alat-alat pembasuh badan seperti alat mencuci pakaian, sikat dan sebagainya lagi. Yang keenam adalah perkakas seperti perkakas bilik air, perkakas tidur dan sebagainya lagi. Dan yang ketujuh adalah tempat tinggal ataupun rumah yang selamat. Nafkah kedua ialah nafkah batin. Nafkah batin bukanlah hanya sekadar berkisar tentang pelakuan seksual semata-mata. Seks hanyalah salah satu cabang daripada nafkah batin. Dan antara lainnya adalah seperti berkongsi masalah, mendengar luahan isteri, berbual dan bermesra serta mendidik ajaran agama terhadap isteri, yang merupakan termasuk dalam salah satu nafkah batin yang perlu dipenuhi oleh seseorang suami kepada isteri. Untuk bahagian yang ketiga adalah kadar nafkah. Islam menetapkan pemberian nafkah isteri dan anak hendaklah berasaskan kadar kifayah iaitu mencukupi dan ma'ruf iaitu baik. Tidak dinyatakan berapakah kadar atau ukuran kifayah dan ma'ruf tersebut. Ini kerana kecukupan dan kemakrufan kadar nafkah isteri dan anak itu bergantung kepada amalan masyarakat setempat iaitu uruf. Apakah itu uruf? Uruf ialah sesuatu yang diketahui dan menjadi kebiasaan masyarakat dalam perkara berkaitan muamalah iaitu interaksi sesama mereka. Disebabkan Islam tidak menentukan kadar yang spesifik dalam isu pemberian nafkah, jadi kaitan antara nafkah dan uruf adalah sangat penting. Jadi terdapat kaitan antara 3 konsep tersebut iaitu ma'ruf, kifayah dan uruf dalam konteks pemberian nafkah. Jadi, al-ma'ruf adalah kadar yang diketahui menerusi penjelasan adat bahawa ia bermaksud kecukupan, iaitu al-kifayah. Ia menunjukkan bahawa dibolehkan berpegang kepada uruf dalam perkara yang tidak ada ketetapan had-had tertentu daripada syarak. Contohnya seperti isu pemberian nafkah. Contoh mudah yang dapat kita lihat tentang konsep nafkah dan uruf ini adalah seperti sebagai situasi contoh di tempat sejuk. Negara-negara yang di tempat sejuk seperti Korea dan UK, mereka perlu membeli baju tambahan seperti baju sejuk untuk memenuhi pemberian nafkah tersebut. Tapi dibandingkan di Malaysia, kita tidak perlu membeli baju sejuk tersebut disebabkan faktor cuaca di Malaysia yang panas. Jadi, itu merupakan salah satu contoh pemberian nafkah mengikut uruf setempat. Assalamualaikum, saya Liana dan saya akan menerangkan bahagian yang ketiga iaitu isu suami tidak menunaikan tanggungjawab nafkah mengikut statistik punca dan kesannya. Yang pertama, statistik kes penceraian di Malaysia. Dan ini adalah jumlah kes penceraian di Malaysia antara pasangan Islam dan bukan Islam dari bulan Mac 2020 sehingga September 2021. Dan jumlah pasangan Islam adalah sebanyak 64,400 kes penceraian, manakala yang bukan Islam hanya 10,440 kes.
Seterusnya, ini pula statistik tempoh perkahwinan di Malaysia. Di bawah 1 tahun, 1 hingga 3 tahun, 4 hingga 7 tahun, 8 hingga 10 tahun, juga bawah 10 tahun. Purata tempoh perkahwinan ni, yang paling lama sekali jangka HIQ adalah 10 tahun pada tahun 2019. Tapi pada tahun 2020 ia merosot ke 18%. Berdasarkan dua statistik tersebut, punca penceraian yang berlaku di kalangan pasangan Islam dalam tempoh jangka kurang daripada 10 tahun adalah disebabkan masalah pemberian nafkah, keganasan rumah tangga dan juga kecurangan. Dan faktor utamanya ialah masalah pemberian nafkah. Ia meningkat dari 2018, 2019 ke 2020 di mana sehingga 18%. Seterusnya, ini adalah faktor berlakunya isu masalah pemberian nafkah ini. Yang pertama adalah tanggungjawab seorang suami itu sendiri. Suami itu tidak memberi nafkah mengikut kadar nafkah yang disetujui. Ataupun suami tidak memberi apa pun sebarang nafkah tak kira nafkah batin ataupun zahir. Walhal dia berkemampuan dan sihat dari segi fizikal dan mental. Dan lagi teruk jika si isteri sudah melahirkan dan membesarkan anaknya tapi tidak diberikan apa-apa nafkah. Seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Talaq ayat ke-6. Yang maksud, sekiranya para isteri menyusukan anak kamu, maka kamu berilah mereka upah ataupun nafkah. Faktor yang kedua ialah sikap isteri itu sendiri. Si isteri menanggung suami kerana pendapatan si isteri lebih tinggi daripada si suami. Si isteri juga yang mencari dan nafkahnya sendiri. Dan si isteri hidup berdikari kerana tidak mahu menyusahkan suaminya, walhal ini adalah tanggungjawab suaminya untuk berikan nafkah. Seperti satu kes yang berlaku pada bulan April yang lalu, di mana seorang isteri telah menyara dan menanggung suami dan keluarganya selama 35 tahun. Dan dia juga telah meletakkan nama suaminya ke atas hartanya. Perkara ini telah melanggar fitrah seorang suami yang sepatutnya memberi nafkah dan menyara dia dan keluarganya. Seterusnya, selepas berpisah dan bercerai, masalah pemberian nafkah ini berterusan sekiranya ia adalah tanggungjawab bekas suami untuk berikan nafkah kepada bekas isteri. Contohnya seperti nafkah iddah. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan sepanjang tempoh iddah. Dan jika mereka punya anak dan anak itu dijaga oleh bekas isteri, terus bekas suami perlu memberi nafkah anak untuk membesarkan anak itu walaupun sudah bercerai. Yang terakhir adalah kesan isu ini jika tidak diatasi. Yang pertama adalah kepada pasangan itu, suami dan isteri, perkahwinan mereka akan tergugat. Keharmonian rumah tangga tempatkan banyak kesan akan berlaku disebabkan masalah ini. Yang kedua, anak-anak akan terganggu emosinya dan mereka juga akan mendapat banyak tekanan disebabkan perselisihan antara ibu dan ayah mereka mengenai masalah ini. Dan apabila mereka berpisah disebabkan masalah ini, mereka akan rasa diabaikan dan disisihkan. Dan yang terakhir, yang terkesan adalah bekas isteri, kerana dia trauma dengan perkahwinan lepas dan dia juga terpaksa mencari nafkah untuk membesarkan anaknya jika suami masih tidak memberi nafkah kepada dia untuk membesarkan anaknya. Itu sahaja pematangan daripada kumpulan ini. Jangan lupa untuk beri komen, jawapan kepada soalan description di bawah. Dan terima kasih dan Assalamualaikum.